Yang Amat Ketua Bangkang. 14G dan I ini ramai ahli berhormat yang tidak dapat kesempatan menyampaikan pandangan mereka dalam sesi ini kerana sangat terbatas. Saya faham kekangannya dan saya setuju dengan apa yang diumumkan oleh Yang di-Pertua sebelum ini bahawa ada kekangan bersabit dengan ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan mengenai COVID. Tapi saya minta pertimbangan Yang di-Pertua bincang dengan Menteri untuk menambah hari. Umpamanya isu pendidikan tak dapat dibahaskan secara terperinci. Beberapa isu kesihatan dan COVID juga ramai yang tak dapat menyampaikan pandangan. Jadi kalau boleh dengan semua perbatasan waktu 3 jam, 4 jam untuk hari-hari berikut, itu kita boleh terima. Tapi saya minta pertimbangan kerana ramai ahli yang berhormat tidak dapat menyampaikan pandangan mereka. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Bangkang. Secara kebetulan saya pun nak menyatakan sesuatu tentang masa ni. Tuan Yang di-Pertua. Sekejap. Tentang masa ni terdapat banyak orang kata persepsi yang tak betul lah di luar sana. Boleh jadi juga kerana diperbincangkan pun dengan secara yang salah dalam Dewan ni. Sebenarnya bukanlah menjadi kuasa saya untuk menambah masa, ya. Aturan 12.1 mengatakan tiap-tiap persidangan majlis hendaklah dimulakan pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari dan disambung semula dari pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan urusan mesyuarat. 12.3 pula mengatakan, ini kuasa saya, Tuan Yang di-Pertua boleh melanjutkan masa mesyuarat selepas pukul 5.30 petang atau selepas apa-apa masa yang telah ditetapkan oleh Majlis Mesyuarat setakat yang tidak melebihi 15 minit saja. Itu saja kuasa saya. Itulah sebab pada hari-hari, tiap-tiap hari bila saya duduk yang terakhir itu, pengurusikan mesyuarat, saya terus gunakan kuasa ini, budi bicara ini untuk melanjutkan masa hingga pukul 5.45. Maksimum. Saya pun dah kata banyak kali tentang perkara ini. Okey. Tapi sekejap. Tapi 12.1 ada proviso. Ya. Provisonya mengatakan sebegini. Saya petik. Dengan syarat bahawa sesuatu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan boleh dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan untuk mengubah waktu persidangan majlis. Jadi terpulanglah sebenarnya kepada Yang Berhormat Menteri untuk berbuat demikian sekiranya beliau mendapati sesuai dan beliau setuju dengan perkara untuk memanjangkan atau memendekkan ataupun meminda waktu persidangan. Ya, itu saya nak bagi penerangan lah. Jadi kalau terdapat apa-apa cadangan seperti yang Yang Berhormat Ketua Bangkang nyatakan tadi, maka perlulah dibincangkan dengan Yang Berhormat Menteri lah. Bagi saya, kalau ada usul tersebut, maka saya ikutlah keputusan Dewan. Ya. So saya nak sekali lagi lah saya nak tegaskan bahawa kuasa ni bukan kuasa saya. 15 minit dah saya maksimum dah. Itu kuasa saya. Saya harap penerangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat. Speaker, mungkin boleh bagi ruang untuk kami merayu kepada Menteri. Yang Berhormat perlu tekan sekali lagi. Cepat. Saya terima baik penjelasan Yang di-Pertua. Sebab itu saya sebut di sini bahawa Yang di-Pertua selaras dengan menteri berkenaan. Oleh kerana menteri berkenaan yang ada, saya pun penjelasan ataupun jawapan daripada beliau atas pertimbangan permohonan ramai ahli yang berhormat untuk membolehkan lebih ramai mengambil bahagian dalam
penerangan atau perbincangan. Kalaupun ditambah hari, tidak semestinya 10 sampai 5.30. Maka kalau nak dikatakan ikut kekangan yang ditetapkan, di tempoh masa pun tidak apa. Tapi itu yang kita pohon pertimbangan. Kalau boleh, Tuan Yang Di-Pertua izinkan Menteri beri penjelasan sekarang, saya hargai. Speaker. Tuan Yang Di-Pertua. Saya rasa Speaker. Yang Mohamad yang belakang tu tadi. Batu. Bayan Baru. Bayan Baru, Bayan Baru. Pasir Gudang dulu dan Bayan Baru Yang belakang yang Mohamad Pasir Gudang dulu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. 3 minit saja. Pasir Gudang ingin mengukuhkan satu perkara penting. Hari ini, merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, hari ini 29 hari bulan Julai. Dimaklumkan dalam Dewan ini, proklamasi darurat tidak akan disambungkan, maknanya akan tamat pada 1 Ogos yang dekat ini. Jadi saya ingin membantu Dewan dan membantu juga kerajaan. Kita di sini dua-dua pihak bersetuju bahawa proklamasi darurat ini nak dibatalkan, revoke atau annulment. Dua-dua kita bersetuju. Dan ordinan darurat ada 7 saya lihat yang telah dibentangkan atas meja kita dan telah dimaklumkan kabinet telah membatalkan. Itu bagus. Kami setuju. Tetapi ada baiknya prosedur pembatalan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan itu kita buat mengikut due proses perlembagaan dan undang-undang yang betul dengan tertib. Dan kalau boleh Tuan Yang Di-Pertua, kita akan bagi ruang untuk Menteri Kewangan membentangkannya, tak ada masalah. Tapi kita selesaikan perkara ini. Banyak implikasinya jika proklamasi darurat dan ordinan ini tidak dibatalkan dengan tidak teratur, akan timbul banyak masalah. Jadi saya mohon kepada Yang Di-Pertua, kerana proses undang-undang itu bukan berada di tangan kabinet, tetapi dalam Dewan Parlimen ini, dan perlembagaan itu supreme. Jadi saya mohon, terima kasih kepada pihak Dewan dan kerajaan yang telah membentangkan dokumen-dokumen itu atas meja kami. Saya mohon sedikit masa Dewan ini, kita bincang sedikit, sama-sama kita tamatkan, kita batalkan, kemudian kita kemukakan kepada Yang Di-Pertuan Agong untuk diperkenan. Due proses itu kita lakukan sebaik-baiknya untuk rakyat dan negara kita. Terima kasih, Tuan Speaker. Speaker. Saya perlu Batu. Speaker. perlu jawab. Belakang. Saya Speaker. perlu jawab Yang Mohamad Pasir Gudang dulu. Boleh? Apakah perkara yang sama? Speaker sini belakang. Perkara sama? Perkara sama. Kalau perkara sama, Pucung? Sini sama. Perkara sama? Speaker. Speaker tak nampak belakang. Yeah, thank you. Saya Thank you, pasal mic ni, kalau 4 orang atau lebih tekan butang yang pada masa yang sama, dia akan tak bunyi terus. Saya faham. Jadi, Tuan Di-Pertua, saya telah pun masukkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 26(1)Q dan juga dibaca bersama 36(12) usul pagi semalam. Ah. Jadi saya hanya minta adakah satu keputusan dibuat berkenaan perkara itu, Tuan. Terima kasih. Maaf, YB, belum. Saya baru dapat surat penjelasan dari YB Menteri pagi tadi. Beri saya sikit masa lagi untuk baca penjelasan itu semua. Kemudian saya akan buat keputusan. Boleh saya dapat Speaker, paling membantu. Sini, Batu. Hari inilah. more or insyaAllah. less when? Today. Speaker. Sepang Batu. juga. Sepang juga serupa. Tapi Ya. saya nak kena jumpa Sepang sikit. Untuk discuss pasal permohonan Sepang untuk saya recuse tu. Boleh saya jumpa YB Sepang lepas pukul 11 nanti. Ya? Speaker, Batu. Belakang. Terima kasih, Tuan Speaker. Speaker. Tak, saya nak kena jawab yang Mohamad Pasir Gudang dulu. Mohamad Pasir Gudang.
Ya, terima kasih Yang Amat Pasir Gudang kerana Tuan Speaker, menunggukan. saya cadangkan Tuan Speaker, kita dengar dulu susul pasal noti apa atau 12 ni. Tumpang saya ingat lepas Yang tu- Amat Pasir Gudang ni sebab saya ni impromptu ni ya. Tumpang saya ingat. Mengenai apa yang Berhormat Pasir Gudang timbulkan itu ialah mengenai 1503 lah sebenarnya. Ya. Saya tak boleh buat interpretasi 1503 sebagai seorang peguam lah dalam Dewan ni. Kerana itu bukan kuasa saya. Tapi sefahaman saya 1503 tu, dia ada 3 elemen. 3 elemen. Satu elemen dia kata proklamasi darurat atau apa-apa ordinan yang dibuat mestilah dibentangkan di dalam Dewan apabila Parlimen bersidang. Late before the Parliament. Satu. First element. Bahagian kedua pada 1503 itu, bahagian keduanya frasanya ialah unless sooner revoked. Unless sooner revoked. Ya? So jadi nombor satunya perlu dibentangkan, must be late. Nombor dua, frasa yang penting ialah unless sooner revoked. Frasa yang kedua yang penting. Ya? Kemudian frasa yang ketiga, elemen yang ketiga yang menjadi buah perbincangan kita selalulah. The House may, both of the houses may resolve to annul. Ya, so dia 3 elemen ya. Satu, must be laid before the House. Mesti dibentangkan di dalam Dewan. Kedua, unless sooner revoked. Ya, kecuali telah dibatalkan terlebih awal. Ketiga, kedua-dua Dewan boleh menetapkan atau membuat ketetapan atau resolusi lah ya untuk dalam bahasa Inggerisnya annul atau dalam bahasa Malaysianya ungkai. Ya. Okey. Keperluan untuk membentangkan proklamasi darurat ataupun ordinan-ordinan yang telah dibuatkan itu adalah amat terang dan nyata dalam 1503. Ya. Tetapi persoalannya sekarang apakah ianya perlu didebat, dibahas dan sebagainya. Ini pendapat saya. Pendapat saya. Perlembagaan persekutuan itu adalah satu undang-undang yang amat spesifik. Penggunaan bahasa yang digunakan di dalam perlembagaan persekutuan itu amat spesifik. Ya, it is chosen deliberately dengan izin. Semua perkataan tu is chosen deliberately. Deliberately. So di dalam 1503 penggunaannya pun very deliberate. Must be late. Dia tak kata must be table. Sebagai contohnya. Kita buat comparison ya dengan artikel 100. Artikel 100 mengenai supply bill. So dia kata every year there must be a supply bill table. So bila jadi bill tu dia rang undang-undang lah. Bila rang undang-undang tu of course kita kena ada bacaan pertama, bacaan kedua, bahas, jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Because dia kata supply bill. Ya. Kita kontraskan kepada artikel 90 sekejap 99 ya. Sebagai comparison lah Yang Berhormat. 99 merujuk kepada annual financial statement. Annual financial statement. So dia kata 99.1, the Yang di-Pertuan Agong shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of Representatives a statement of the estimated receipt and expenditure of the Federation. So again 99 dia tak kata bill. Dia very specific, dia kata lay. So every year masa bajet tu kita lay. Government akan lay lah annual financial statement ni. Dan apabila lay tu tak adalah perbahasan mengenai annual financial statement tu. Kita cuma ada perbahasan mengenai bajet saja. So that's why I said the constitution ni dengan izin
menggunakan perkataan-perkataan yang amat spesifik. And these words, dengan izin, are chosen deliberately. It's not willy-nilly. Deliberately. Dia ada maknanya yang tersendiri. Maknanya yang tersendiri. So, 1503, dia kata lay. Saya bagi lagi satu contoh. YB Puchong. YB Puchong seorang peguam perlembagaan. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau kita pergi ke macam SPR, masa saya kat SPR dulu, Schedule 13. Schedule 13 mengenai schedule ke-13 mengenai delimitation or rather redelineation lah. Redelineation, ya. So kalau kita pergi ke section 9 schedule 13, dia kata, as soon as may be after the election commission have submitted their report to the Prime Minister, report mengenai redelineation tu, under section 8, quote ya, ini penting, he shall lay the report before the House of Representatives. The Prime Minister must lay the report before the House of Representatives together, except in the case where the report state no alteration is required to be made. Okay, he shall lay with the draft of an order to be made under section 12. Okay, again, bila dia lay the report tu takkan dibahas. Takkan dibahas. Tapi kita perlu ke section 10. If any draft order referred to in section 9 tadi is approved by the House by resolution supported by the vote of not less than 1/2 of the total number. So again, walaupun report tu delay, tapi draft order tu dia kena ada resolution of not less than 1/2 of the total number of members of the House to approve. So again, dia deliberate. Dia apabila delay, dia kata report tu lay, tapi draft order yang dilampirkan tu mesti dia approve. So again, bila perlembagaan tu memerlukan approval, dia akan kata either through a bill or through a draft order dan sebagainya. Ya. Jadi pada pendapat saya, hak untuk revoke tu, dia kata unless sooner revoke. Unless sooner revoke tu, under 1503, dia membayangkan satu keadaan di mana ianya di-revoke walaupun belum ke Parlimen. Itulah pemahaman saya. Tapi of course terpulanglah kepada pihak kerajaan, pihak menteri untuk mengambil tindakan yang mereka fikir mengikut Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, Bukan untuk saya. Tuan Speaker benarkan ujahan rengkel balas ujahan tambahan saya, Tuan Speaker. Tuan Speaker, Iaitu begini, Tuan Speaker, penting kita sentuh perkara ini untuk nak tolong Dewan ini. Dalam ordinans ini ada menyebut tentang pilihan raya kecil Sarawak. Faham. Jadi pada 21 tu maknanya perlu diadakan. Itu saya tak tahulah. Jadi ini implikasi pertama. Yang kedua tentang kumpulan wang amanah nasional KWN melibatkan 5 bilion. Itu saya tak boleh jawab lah, Baby. Dan sebab itu kita kena sebab kena tengok perkara ini. Yang Muhammad. 3,000 orang, kalau tidak pun beratus orang yang kena compound. Kuantum compound itu ada yang 10,000 dan sebagainya. Yang Muhammad, itu sebab saya kata hari Isnin ni kita bincang semua tu. Hari Isnin sudah Ya. Wabi Pucung. darurat sudah tamat pada sudah akademik yang Arif, Tuan Yang Muhammad. Tuan Speaker. Yang Muhammad. Agenda mesyuarat khas 11.3 bukan agenda saya. Saya dah kata banyak kali. Lagi satu saja poin. Banyak kali dah saya dah kata. Jadi sebab masalah yang saya hadapi ini ialah perkara-perkara yang dibangkitkan tu, dan saya telah terangkan banyak kali. Ya, bukan agenda saya dan saya tak tetapkan agenda. Saya faham, Tuan Speaker. Saya nak tolong kerajaan di sebelah sana. Urusan. Tuan Speaker, satu Muhammad last Puchong pula. point. Datuk Speaker, Yang beras. Muhammad Puchong pula, maaf. Lepas itu beras, Datuk Ya, Speaker. Yang Muhammad Puchong, ya. Lepas itu beras. Terima kasih. Muah.
Tapi sebelum beruah saya rasa Muar dah bangun dari Speaker, awal. batu tunggu daripada tadi. Pucung dulu. Boleh saya teruskan? Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya terima apa yang disebut tadi oleh Tuan Speaker sebagai pandangan daripada Tuan Speaker. Memang sebagai peguam, Tuan Speaker ada kelayakan dan juga ada pengalaman dalam perkara-perkara ini. Dan yang penting, Tuan Speaker telah pun membuat rojokan kepada beberapa fasal di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menunjukkan juga perkataan late tersebut dengan jelas wujud dan oleh dengan sedemikian diberikan takrifan seperti mana dalam konteks peruntukan tersebut. Sefahaman saya lah. Saya terima. Tapi ada 3 perkara yang ingin saya bangkitkan. Satu, Tuan Speaker, adalah sebagai Tuan Speaker yang mempengurusikan Dewan Yang Mulia ini, saya rasa Tuan Speaker, apabila Tuan Speaker boleh memberi pendapat yang menunjukkan bahawa ada beza dalam pendapat dulu. Kerana di sini dan saya akan menjelaskan selepas dengan singkat apakah pendapat saya. Maka kalau ada perbezaan pendapat, itu sudah mencukupi untuk Tuan Speaker buat keputusan supaya usul saya dibenarkan dan perkara ini dibahaskan. Because at this point, usul bukan soal Tuan Speaker buat keputusan. Usul yang mana? Usul saya di bawah 36. Usul yang terhadap Ya, so jadi itu menjadi yang sudah saya filekan semalam. Jadi when the Speaker is of the view that there is an issue to be tried or to be debated, dan saya rasa di sini ada, then that in itself is sufficient for Tuan Speaker to allow the motion to be debated and then let it be resolved there. That's number one. Number two, Tuan Speaker, berkenaan dengan perkataan yang digunakan secara khusus di dalam artikel 1503. Tuan Speaker, ya, ada disebut di situ perkataan late. Ya. Tetapi Tuan Speaker, kita kena faham bahawa ruling dibuat oleh Tuan Speaker dengan menggunakan Standing Order 100, Peraturan Mesyuarat 100, yang cukup jelas menyatakan seperti berikut, saya baca, bahawa semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan ini dan semua berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara yang satu persatunya hendak diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke semasa. Jadi dalam keadaan ini, Tuan Speaker buat keputusan supaya kita dibenarkan untuk berhujah, berbahas. Di situlah Tuan Speaker saya tanya, kenapa kalau boleh dibahas tidak dibuat keputusan bahawa kita juga boleh buat undi? Ini perkataan dia. So if Tuan Speaker has exercised discretion to allow a debate, then the question is, why not exercise a discretion to allow a vote? Dan ini adalah sebab saya bawa hujahan itu. Tuan Speaker, kalau kita terima bahawa kalau satu perkataan spesifik yang ditafsirkan, digunakan, kita kena ikut, maka perkataan revoke, Tuan Speaker, juga telah pun ditafsirkan di dalam kes Teh Cheng Po. Revocation is by the king. Jadi kenapa kita tidak memberikan penekanan itu kepada artikel 1503? Kenapa ada perbezaan? Boleh saya jawab? Just one last point, Tuan Speaker. Dan dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya merujuk kepada artikel 1503. Kerana 1503, Tuan Speaker, saya setuju dengan apa yang Tuan Speaker buat. We break it down into 3 parts. If there is no revocation, Tuan Speaker, the second part comes in, which means that there has to be a motion. And if there is a motion, ada usul, that motion must be debated and voted on. That is why, Tuan Speaker, kita minta untuk satu ruling berkenaan dengan revocation. Kerana kerajaan kata sudah di-revoke. Kita semua tahu memang belum. Kerana prosedur tidak diikut. That's why they are running all over the place now to try and get things done. But, Tuan Speaker, if there is no revocation, then there must be a motion filed for the purpose of it being annulled. Dan kita perlukan masa untuk itu. That's why, Tuan Speaker, I echo the words of Sempurna. What is important here, Tuan Speaker, sangat penting adalah kita ini kena faham dan memberikan perhatian kepada pengasingan kuasa. Kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong adalah kuasa yang terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. We cannot, Yang Arif, Tuan Speaker, we cannot ignore it. We must give it effect. Jadi it is in that context, Tuan Speaker, that I have a response to it, Tuan Speaker. I hope Tuan Speaker understands. I see where Tuan Speaker is coming from a legal point of view. Tetapi kepada saya yang sangat penting adalah isu sama ada pengasingan kuasa dan setakat mana Dewan ini menghormati Perlembagaan Persekutuan, menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong, dan juga Parlimen. So this is the reason why saya minta supaya usul saya dibenarkan. Kita debate. Pucung, can I? Wabi Muar. Pucung dengan izin, Pucung, I just want to... Just Pucung tadi.
YB Muar dah tunggu lama. Lepas ni YB Buras. Tuan, sempurna. Speaker saya Oh, YB Beruas, lepas tu Speaker. sempurna. Ringkas saja. The precedent of today will set a very dangerous precedent for future dictators in Malaysia. Apabila seseorang Perdana Menteri pada masa yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang, yang bakal hilang kuasa, dia akan pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong untuk minta pengisytiharan darurat. Apabila Yang di-Pertuan Agong menolak dan Raja-Raja Melayu menolak, dia kata itu tidak ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong perlu mendapatkan nasihat daripada Kabinet. Selepas itu dia isytiharkan darurat, dan apabila darurat diisytiharkan dan Yang di-Pertuan Agong suruh melalui Parlimen, Parlimen dimatikan dan Parlimen ditutup. Fungsi Raja-Raja Melayu diketepikan, fungsi Parlimen ditutup, dan apabila ingin dibentangkan di sini diberhentikan. Yang Amat, ini bukan point of order. This is going to the merit, sorry. YB Beruas dulu, lepas tu YB sempurna. YB Beruas. Speaker, Terima kasih. keputusan Beruas, ya. Terima Speaker, kasih Datuk Jadi. keputusan Dewan Batu Rakyat tunggu pada lagi. hari ini bakal menentukan keputusan 10-20 tahun yang akan datang. The decision of today will hunt us in the future. Duduk. Speaker. Beruas. Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Datuk Speaker. Jadi betul. Beruas. Datuk Saya Speaker. bangkit Beruas. tentang Peraturan Mesyuarat 43. Saya memang setuju dengan penafsiran Datuk Yang di-Pertua berkenaan dengan leg and table. Tetapi Datuk Yang di-Pertua only state half of the law. Yang setengah yang penting itu ialah di bawah peraturan tetap pada bila-bila masa sahaja pihak mana-mana ahli parlimen boleh mengusulkan sesuatu. Dan di bawah perkara 1503 itu dikatakan mesti ada satu resolusi. Jadi maksudnya cara kita membuat resolusi ini memanglah melalui satu usul. Sebab itu saya sudah kemukakan 4 usul untuk dibahas dan kemudian dibuat keputusan. Kalau sesuatu perkara itu di-leg sama ada pihak kerajaan ataupun pihak mana-mana ahli parlimen boleh mengusulkan. Sama ada laporan hakam ke, laporan kewangan ke, ada hak untuk kita mengusulkan untuk membahaskan kalau perlu. Itu diperuntukkan di bawah undang-undang. Memandangkan Datuk Yang di-Pertua telah menolak semua usul-usul saya ini, saya telah pun memfahamkan rayuan kepada Dewan Rakyat. Itu hak rayuan saya. Jadi Datuk Yang di-Pertua mesti ikut. Ini hak setiap ahli parlimen. Kerana kita sudah memberi dalam peraturan tetap, penghormatan yang tertinggi telah diberikan kepada Datuk Yang di-Pertua untuk membuat sesuatu keputusan yang dikatakan akan muktamad, melainkan there's only one exception to your decision, iaitu Dewan Rakyat, Majlis Dewan Rakyat ini yang membuat kata putus terakhir. Kerana di mahkamah ada rayuan yang dibenarkan. Di sini ada satu-satunya rayuan. Kerana mahkamah cannot because separation of power, mahkamah tak boleh campur tangan. Tapi malangnya sampai hari ini hari keempat, saya tak nampak usul untuk dibentangkan di Dewan ini untuk mengetepikan keputusan Datuk Yang di-Pertua disenaraikan. Jadi Datuk Yang di-Pertua, kalau saya punya usul dibawa di sini dan dipersetujui oleh Majlis Dewan Rakyat, akan dengan sendirinya menghidupkan usul asal saya tentang proklamasi atau pengisytiharan darurat dan ordinan darurat supaya ia boleh diputuskan dan resolusi boleh dibuat mengikut 1503. Jadi itu jelas, undang-undang jelas. Jadi haraplah hak saya ini kalau tidak, Datuk Yang di-Pertua, the rules are made to facilitate, not frustrate. Kalau tak dibenarkan, maksudnya Datuk Speaker menggunakan rule to frustrate. That will be tantamounting to going against the Parliament itself. Jadi harap saya nak dapat satu keputusan. Dari hari pertama saya bentangkan, saya minta satu jaminan daripada Datuk Yang di-Pertua untuk menghormati peruntukan peraturan
masyarakat yang telah ditetapkan. Tapi sampai hari ini tak ada. So you cannot delay until Monday and say tak ada masa. Itu sudah pun frustrating hak ahli parlimen. Faham. YB sempurna dulu. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Rentetan daripada Puchong menyatakan tentang perundangan negara kita 150/3 bukan hanya harus dilihat daripada sudut itu. Kalau kita melihat perlembagaan Malaysia yang ada 150/7, kalau diizinkan Datuk Speaker, at the expiry date of period of 6 months beginning with the date of which a proclamation of emergency ceased to be enforced, any ordinance promulgated in pursuant of these proclamations and any law made while the proclamation was enforced shall cease to have effect except as to the thing done or omitted to be done before expiry date of the period. Maknanya, ordinance yang disebutkan itu, walaupun dinyatakan telah di-revoke, selepas 6 bulan, proclamations of emergency 150 masih lagi berjalan. Ordinance itu kecuali ianya di-revoke. Dan ini yang sampai Februari 2020, this is perlembagaan. Interpretations of the law is it, unless omitted. Dan ini yang saya, Datuk Speaker, I think we might have to have clarity dari segi perundangan negara kita, perjalanan dia. Bukan hanya 1503, tapi 1507 juga. Harus dilihat di mana perkara ini, ordinance yang ada masih berjalan itu. Walaupun dia katakan purely academic, because payungnya emergency lapse by Monday, say after Monday. Ya, kita katakan itu yang saya bila melihat kenapa benda ini prolong sehingga perlu penjelasan sehingga Isnin. Kena kita faham. By then emergency proclamation is already. Tapi kita harus juga faham ada 13 ordinance yang telah dibentangkan. Cuma revoke mentions by the minister waktu itu ialah 6. Maknanya ada lagi 7 di situ. Ya. Dan ini yang saya Datuk Speaker kita persoalkan. Walaupun emergency lapse by first end of the month, but it doesn't mean ordinance dah habis dah, tak. Dia yang minta Datuk Speaker supaya perkara ini perlu diperjelaskan perundangan negara kita. Tuan Speaker. Hormat Speaker. Tuan Satu Speaker. kes. Sekali. YB Burford. Ya. Interpretasi undang-undang perlembagaan kita, perkataan di dalam perlembagaan 1503. Jadi hari ini dalam parlimen kita bukan di mahkamah. Kalau ada pihak yang inginkan interpretasinya, maka bolehlah memohon kepada mahkamah untuk interpretasi ini. Atau yang dipertua. Tuan Speaker. Tuan Speaker. YB Sepang dah lama. Tuan Speaker. Lepas tu Batu. Terima kasih Tuan Speaker. Tak, Sepang dulu, lepas tu Batu. Okey, terima kasih dah Tuan lama Speaker. tunggu. Tuan Speaker, saya rasa with due respect, saya rasa Tuan Speaker tersilap. Saya rasa Tuan Speaker, kita sekarang berhadapan dengan perlembagaan. Perlembagaan is a sui generis, stand on its own. Tuan Speaker, saya boleh rasa Tuan Speaker aware dengan beberapa kes Nordin Saleh. Kes Nordin Saleh, Tuan Speaker, sebagai contoh, dalam perlembagaan yang melibatkan artikel 10-1C, tidak ada pun hak untuk keluar dari persatuan. Yang adalah hak berpersatuan. Tapi mahkamah telah menafsirkan, walaupun tidak ada perkataan itu, tapi perkataan itu hak berpersatuan termasuk hak keluar daripada persatuan. Dan menggunakan keputusan minority kes di India untuk nak memutuskan bahawa hak itu boleh dilaksanakan. Mahkamah Persatuan follow dengan izin mematuhi ataupun mengikuti keputusan mahkamah di India, keputusan minority. Hakim Anand, saya masih ingat lagi. Kes Osman Baginda, very clear Tuan Speaker, mengatakan bahawa perlembagaan ini mesti ditafsirkan secara broadly. The concept is not carved on the stone, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya rasa perlembagaan ini very clear. Kita mesti menafsirkan dia secara broad. Dia tidak tertakluk kepada apa yang dipanggil stare decisis ataupun legal precedent. Ini perlembagaan, kecuali undang-undang lain. Jadi Tuan Speaker, saya merasakan bahawa, sebagai contoh Tuan Speaker, kalau sekiranya ada lakuna ataupun kekosongan dalam perlembagaan,
Contoh jawatan Perdana Menteri tidak dalam perlembagaan. Tapi kita ikut konvensyen, kita ikut amalan. Jadi Tuan Speaker, kalau kita baca 1503, very clear Tuan Speaker, tidak dalam undang-undang lain tidak ada perkataan resolution APAS ataupun shall cease to have effect. Jadi Tuan Speaker, mana-mana orang yang baca perlembagaan artikel 1503 tidak boleh lari daripada menaksirkan bahawa mesti dibentangkan dan dibahaskan. Itu adalah tafsiran yang paling munasabah. Itu yang pertama Tuan Speaker. Yang kedua je Tuan Speaker, saya mengatakan bahawa Tuan Speaker dalam Tuan Speaker, Saya bukan hakim ni, Wabi. kalau Tuan Speaker hakim, saya daripada awal lagi saya dah pecat. Kalau Minta maaf. macam mana? Kecuali Tuan Hakim adalah hakim yang bernama Ad bin Harun. Tuan Speaker, saya kenal seorang hakim dulu nama Ad bin Harun. Sekarang saya tak kenal lagi dah. Sepang buang masa Dewan. Apalah mengarut tu, Sepang. Tuan Speaker. Makan ubat tak lagi. Yang tak tahu dia diam lah. Duduk dengar diam. Tuan Speaker. Makan ubat dulu tu. Kat Tentang Sepang rumah kuasa PKPD Tuan tu. Speaker kata tak Batu ada dah tunggu kuasa. lama ni. Artikel saya tak boleh peraturan 12. Tuan Speaker tadi mengatakan Tuan Speaker tidak ada kuasa. Tuan Speaker, Jadi kita sebenarnya Tuan Speaker ada discuss kuasa. point of order saja tahu, Wabi. Yalah, Tuan Speaker, you have power. Sekarang ni bukan you tak ada Apa power, power you saya? tidak ada political will untuk buat Tak, perubahan. power saya tu datang dari mana? Tuan Speaker, ada Yang berhormat, artikel apa ni, orders 9. Yang berhormat follow perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Ya. 90 Tuan Speaker. Tuan Speaker ada kuasa. Boleh suspend the standing orders untuk buat perubahan. Tuan Speaker, Tuan Speaker tidak pernah langsung rujuk. Saya nak suspend Yang Berhormat. Okey. Itu kuasa Speaker. Kuasa Speaker. By all means, go ahead. Sudahlah Sepang. Sudahlah Sepang. Setuju. Speaker kena Berhormat kuasa. batu. Suspend Setuju dia. Speaker, setuju. Yang Berhormat batu dulu. Tuan Speaker, you want to suspend me? Sepang man, langgar you have power. peraturan tu. Suspend dia. Yang Berhormat. No, maksud saya lah contohnya. Bukan Ah. saya nak suspend Yang Berhormat. Ah, Saya Alhamdulillah. saya Speaker. hormat dengan Yang Berhormat ni. Ya. Tuan Speaker, saya You harap are one of the best around. Tuan Speaker, I just want to highlight Tuan Speaker, sebenarnya Tuan Speaker ada kuasa. Tuan Speaker baca betul-betul Okey. aturan 90. Tuan Speaker ada Taken, kuasa saya nak untuk jawab lanjutkan ni. masa. Boleh saya jawab dulu? Tapi saya nak dengar Batu dulu. Batu dah lama tunggu. Kesian dia. Lepas ni saya nak jawab. Speaker, So, isu tak ada yang lagi point ni. saya nak bangkitkan. Pasir putih, point of order. Okey, sekejap. Pasal Yalah, putih. putih Batu buang dulu. masa. Speaker, Batu. isu Ya. yang saya nak bangkitkan sama dengan Ketua Pembangkang. So mungkin Speaker boleh jawab dulu, lepas Okey. tu balik kepada saya. Yang mana yang Ketua Pembangkang tadi saya dah jawab. Ada saya nak bagi pandangan sikit. Saya dah jawab dah, cukup lah. Betul Speaker. Yang Tapi- Berhormat Pasir Putih pula. Benda itu penting, Speaker. Tak, dah sama saya dah jawab tadi. Maaf. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pasir Putih. Yang Dipertua. Saya merujuk kepada peraturan 14 berkenaan dengan tata cara peraturan mesyuarat kita, di mana saya pun tak tahu setiap pagi yang dibincangkan duduk di bawah peraturan mana, tak tahu. Itulah. Jadi sekarang ini kita masa singkat. Ketua Pembangkang minta supaya tambah. Sedangkan yang membazirkan masa ini adalah pembangkang. Kalau kita bercakap poin semua sekali, dan saya telah sebut sebelum daripada ini kalau kita bincang COVID, saya tak pernah nampak lagi ada satu poin, satu benda yang baru yang belum lagi KKM buat yang dicadangkan oleh pihak pembangkang. Tak ada lagi. Betul. Tak ada Tu masa dengar, yang tak ada Bapak masa Pasir dia Putih. sebut. Tak 4 ada hari masa kita untuk bersidang. berbahas. 4 hari Tak kita ada bersidang. masa bagi pandangan untuk banyak berbahas. dah. Datuk Yang Dipertua mesti Jangan bertegas. jadi bahan dalam ketawa perkara lah. ini. Ada Jangan jadi benda bahan kita ketawa boleh lah, layan. memalukan lah. Tengok. Pasir Putih, Tengok. semua Putih tak perkara nak ini bising belum kan, tak ada masa ditetapkan. untuk Waktu berbincang. Inilah susah. dia perangai. Jadi Isu ini kita saya belum minta dapat supaya Yang jawapan Dipertua lagi. bertegas dalam Waktu perkara ini. kita bangkitkan Sebab untuk kalau dapat kita jawapan layan, daripada rugi kerajaan. masa je. Buang masa Pasir Putih saja. tak Kita dapat. ni penting. Datang daripada jauh, Sabah, Sarawak, mari. Bercakap kosong. Pasir Putih. Okey, maaf. Saya kena jawab dulu. Saya rasa saya perlu berjawab sikit YB Puchong tadi ya. YB Puchong. Maaf ya. Last. Saya faham yang Berhormat Pasir Putih memang menimbulkan satu peraturan yang amat jelas. Kita kena discuss point of order sebenarnya. Tapi ini semua polemik ilmiah ni sebenarnya. Saya memang suka polemik ilmiah ni, tapi ini bukan tempatnya lah. Tapi tak apa, YB Puchong, saya perlu jawab sikit, ya. Izinkan saya. Teh Cheng Po. Of course, semalam pun saya dah cakap. Kita semua akur
dan acknowledge lah ya keputusan dalam Tempoh kerana ianya putusan Privy Council, mahkamah yang tertinggi yang boleh memberi nasihat kepada kita pada masa tersebut. Dan keputusan Tempoh ni ialah mengikat mahkamah-mahkamah di bawahnya sehingga sekarang. Of course, Tempoh tu sememangnya terdapat satu perenggan yang semalam tu yang Muhammad Puchong rujuk, di mana ia menyatakan kuasa untuk revoke tu adalah tetap kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Ya. Tetapi ianya juga mempunyai perenggan yang berikutnya yang tidak dirujuk. Yang memperhalusi bagaimana kuasa yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu perlu dilaksanakan. Ya. It sets out dengan izin, it sets out how that discretion of the Yang di-Pertuan Agong ought to be executed. So saya tak naklah membincangkan perkara itu. Terpulanglah kepada pihak menteri nanti menjawab untuk merujuk kepadanya. So Tempoh bukan saja dia kata kuasa itu kuasa baginda Yang di-Pertuan Agong, tapi ianya juga mengatakan dengan jelas bagaimana kuasa Yang di-Pertuan Agong itu perlu dilaksanakan. That is all that I want to say. Ya, at this point. Datuk, kemudian mengenai peraturan mesyuarat 100. It's a good point. Tapi Yang Berhormat perlu, saya pun pernah gunakan kuasa budi bicara ni, apa yang saya panggil residual power lah. Residual power saya di bawah aturan 100. Contohnya pada masa yang bajet dulu, terdapat 4 usul yang sama. Jadi saya dalam peraturan mesyuarat tidak diperuntukkan bagaimana 4 usul yang sama perlu dibahaskan dan diundi. Takkan kita nak bahaskan tiap-tiap satu sama ada malah sedangkan usul-usul tu sama. Ya, usul A sama, B sama, C sama, D sama. Kalau kita bahaskan usul A, kemudian mengundi, katalah usul A dibenarkan. Kemudian B kita bahas lagi sekali, undinya kalah dan tidak dibenarkan. Jadi bagaimana yang A itu dibenarkan, B tak dibenarkan? Jadi saya guna SO 100 di dalam keadaan itu untuk consolidate semua usul macam yang kita buat di dalam mahkamah lah, kita panggil consolidation, dan dibahaskan bersekali dan diundi hanya satu kali. Ya. Okey. Itu kerana tidak ada peraturan mengenainya di dalam peraturan mesyuarat. Apa yang perlu diperhatikan YB di dalam peraturan 100 ini, ia menyatakan begini. Apa-apa kuasa saya itu dalam peraturan 100 tu, quote ya, quote, hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini. So I cannot use whatever residual power dengan izin that I have under article under Standing Order 100 in a way which is inconsistent with the Standing Order. So, Standing Order kita sekarang ada 11.3. 11.3 kata agenda sidang khas ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So whatever power that I'm going to use under and pursuant to 100 cannot be inconsistent with 11.3. That is the problem that I have, Yang Berhormat. Dan saya setuju, Datuk. Kita lawyer, kita faham, kita cakap semua ni. Tapi rakyat di luar sana tak akan faham. Ya, bagaimanapun. There is final point of law which we have to discuss. I agree totally, Datuk, yang dipertua. Yang apa orang kata dilema yang saya ada. Satu poin lagi. Yang Berhormat pun telah katakan mengenai lay dan sebagainya ni. Yang Berhormat Datuk yang dipertua. Sebab itu saya kata hak beras untuk bawa usul itu mesti dibawa. Sekejap. Yang Berhormat Sepang, Yang Berhormat Beruas pun menimbulkan isu yang samalah ya. Malam Yang Berhormat Sepang memberi satu interpretasi yang very adventurous interpretation. I admire your spirit of adventure. Di mana kononnya kita boleh tafsir secara luas, tidak terikat. Itu bukan atas yang Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Tuan Speaker, Tuan Speaker baca keputusan. Sekejap saya nak cakap. Speaker boleh berhenti, Kota Baru sudah bangun untuk beliau. Sebenarnya Yang Berhormat Sepang, Speaker boleh berhenti jadi spokesperson, Kota Baru sudah bangun. Sekejap.
Sebenarnya yang sabar. Sebenarnya saya tahu tentang prinsip. Saya amat tahu tentang prinsip interpretasi Perlembagaan Persekutuan yang mesti diberi tafsiran yang amat luas. Ya, kerana kes yang decide, salah satu kes yang putuskan perkara itu adalah kes yang saya buat sendiri. Saya buat sendiri kes tu. Ya, di dalam kes rujukan Perlembagaan Sultan Kelantan. Saya buat sendiri kes tu. Saya tahu. Dia kata Perlembagaan Persekutuan tu mesti ditafsirkan secara meluas. Ya. Tapi, Yang Berhormat, itu adalah prinsip tafsiran. Tafsiran ni bila perkara tu tak clear, tak terang, maka perlu ditafsir. Yang saya katakan tadi ni terang, very clear. Dia kata lay. Dia tak kata bill. Dia tak kata must be approved. It's very clear. So there is no, sorry dengan izin, tidak ada keperluan untuk tafsiran pun. Clear akan ada debate. Tuan Speaker, cara Tuan Speaker pusing tu. Kalah lawyer dekat mahkamah semua dunia ni. Tuduhan pada speaker tu. Gantung, sepang tu, gantung. 360 darjah Tuan Speaker pusing. Tuan Speaker. Speaker, kalau Tuan Speaker Arun, Tuan Speaker tak tafsir ni. Gantung, sepang. Tuan Speaker, just 10 seconds. Kalau ini betul, just to clear point of order. Kita lah sebab kita nak pergi ke atur Tuan cara. Speaker, saya faham dan saya ingin aturan straight to the urusan. point. Isu dia di sini berkenaan dengan takrifan. Tetapi Tuan Speaker, seperti mana saya sebut tadi, perkara pokok di sini adalah sama ada ataupun tidak, ianya telah pun di-revoke. Kalau tidak di-revoke, maka Section 5, Artikel 1503 menyatakan bahawa satu usul kena dibawa dan dalam usul itu kita boleh bahas dan undi. Saya akan buat keputusan. Saya baru terima surat penjelasan. Soalan pokok itu. Yang Berhormat, amalan saya mengenai usul mengelirukan tu 13 dari D1 36 amalan saya bila saya terima usul tu, ya, saya tak nak nafikan the right to be heard. So saya akan berikan kepada si Polan yang dikomplainkan tu untuk memberi penjelasan. Amalan saya 100%. Saya setuju dengan amalan itu. So hari ini baru saya dapat izin apa tu penjelasan tu. Baik. Tuan Speaker. So, biar saya Terima kasih. Ya. Jadi Ketua, usul saya sangat jelas. Hak saya merayu kepada Dewan Rakyat. Boleh kita YB Puchong ada tu bukan Puchong. Yang Berhormat Tuan Speaker. Kenapa belum disenaraikan usul saya? Jelutong ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Point of order. Saya telah berdiri dari tadi dengar ada syarahan. point of order. Ya, dengar syarahan Tuan Speaker. Order apa? Ya, Bukan dan syarahan. kuliah. Saya tak pernah bagi syarahan. Apabila ditanya saya jawablah. Tuan Speaker, I feel so sorry for you. Seriously. I feel so sorry for you because of Kota Baru you're put in a very difficult position. Dengan izin. Tak, I'm not in a Tapi difficult tolonglah jangan jadi spokesperson. Biarkan Kota Baru, kalau Kota Baru berani buat kenyataan, beliau berani tanggung. Tuan Speaker. YB, sekejap. Saya duduk saja tadi selepas doa, perkara-perkara ini dibangkitkan dan dipinta penjelasan dari saya. Saya dah cakap bukan kuasa saya, tapi telah dipinta, saya jawablah. Kalau tak pinta, saya tak jawab. Bukan kerja saya pun. So boleh kita tak apalah, boleh Kota Baru sudah bangun, biarkan Kota Baru jawab. Okey. Boleh kita teruskan saya hendak satu keputusan daripada Dato' Speaker tentang usul saya. Saya akan buat sekejap. Saya akan buatlah lepas ni. Okey, boleh kita ke aturan urusan mesyuarat. Tolong. Tuan Speaker, Kota Baru dah bangun, biar dia jawab. Saya tak nak terima lagi ni. Banyak dah sangat. Point of order, Kita dah berpolemik 10.53, dah 53 minit. Ya. Last. 53 minit tak sabar. Okay. Kami tak tunggu 260 hari sabar tau. Terima kasih Tuan Editor. Apa 53 minit tak sabar? 53 minit Tuan, kita tak sabar. Kami Sepang. Saya lagi sabar. Sepang bila bercakap tak ada siapa bangkang pun. Saya bila bercakap
80 orang pegang. And I take one by one, I take. One by one saya layan. Ya. Boleh kita, Okey. Wabi? Saya, Tuan Yang Dipertua, oleh kerana tadi disebut mengenai tanggungjawab saya sebagai menteri yang menjaga parlimen berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh yang saya hormati Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengenai penambahan masa ataupun penambahan hari dan sebagainya. Ini merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 12(1) di Proviso yang mengatakan bahawa kecuali ada usul menteri. Saya nak jelaskan sedikit sebagai background, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, ini penting walaupun sebahagian daripada kita sudah tahu. Pada jam 8 pagi, 26 hari bulan Julai, iaitu hari yang pertama kita bersidang, Yang Berhormat Tuan Speaker telah memanggil satu mesyuarat khas yang turut dihadiri sebelah sini oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga beberapa orang menteri. Di sebelah sana saya boleh sebut Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Seremban, Yang Berhormat Labuan. Minta maaf kalau ada lagi itu yang hadir. Yang mana turut hadir adalah yang berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Saya nak beritahu secara terus terang dalam mesyuarat ini, boleh disahkan oleh rakan-rakan sebelah sana. Dia beri dua cadangan, dua option oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Yang pertama, persidangan ini tidak boleh diadakan terus. Itu option yang pertama. Dia sebut tak boleh sebab kalau dalam kes biasa dengan 77 orang dalam satu tempat diisytiharkan positif COVID sudah PKPD. Itu diberitahu oleh Tan Sri Nur Hisham. Walau bagaimanapun kata beliau, oleh kerana kita sudah hadir pada hari ini, option yang kedua ialah menghadkan bilangan kehadiran ahli parlimen pada satu-satu masa. Pada satu, sekejaplah saya tak kasih laluan. Perkara ini, nothing ya, new. satu-satu masa dan juga hadkan masa. Sebagai contoh disebut sendiri oleh Yang Berhormat Tuan Speaker pukul 2. Itu cadangan Ketua Pengarah. Sepatutnya saya ingat lagi, beberapa orang sebelah sini ingat, rakan-rakan sebelah sana sepatutnya get back to Speaker, beritahu kita boleh setuju berapa orang sampai pukul berapa. Tapi sampai hari ini saya rasa rakan-rakan kita sebelah sana tak get back to Speaker untuk beritahu. Jadi sekejap. Tak betul. Speaker, tak betul. Biar saya korek yang tu. Dah get back pada saya. Tak semua dalam pengetahuan Menteri Undang-Undang. Ya. Saya sendiri telah pun berjumpa dengan Speaker keesokan harinya. Saya minta maaf. Perkara paling bahaya bila kita bercakap benda yang kita tak tahu. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Walau apa pun yang dicakapkan oleh Kulim Bandar Baru kepada Menteri Speaker, jangan putar balik fakta dalam Dewan yang mulia ini. Menteri selalu putar balik fakta. Jangan putar balik. Apa pun yang berlaku, yang dilakukan dalam pelaksanaan ini, semua boleh dibenarkan hadir. Timenya sebagaimana di dalam Peraturan Mesyuarat 12(1), iaitu sehingga pukul 5.30 petang, 11.03 yang Dipertua melanjutkan 15 minit. Adapun, ini my part, adapun proviso kepada 12(1), iaitu kuasa menteri, berdasarkan kepada pandangan pakar, ini bukan pandangan politik, pandangan pakar, saya nak mengesahkan, saya mendapat mandat daripada Ketua Majlis untuk tidak melanjutkan masa ini Menteri, daripada 5.30 ataupun 5.45 bagi ruang ataupun hari persidangan. Nak tanya soalan. Itu saya Menteri, nak maklumkan. Terima Menteri, kasih. Saya nak tanya soalan. Okey, boleh kita teruskan dengan aturan urusan mesyuarat. Ya, Bukit Gelugur. Point of order ya, Bukit Gelugur. Speaker, saya nak tanya soalan kepada Menteri tadi. Dia buat jawapan tadi. Speaker. Bukit Gelugur. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin kembali kepada point of order 3612. 3612. 3612. Iaitu berkenaan dengan pengeliruan. Misleading. Yes, misleading. Saya ingin bertanya, memandangkan Yang Berhormat Ketere juga berada di Parlimen hari ini. Yang Berhormat? Ketere. Ya, juga berada di Parlimen hari ini. Boleh kita mendapat pengesahan
di dalam Dewan ini berkenaan apa yang telah pun beliau menyatakan beberapa hari yang lalu bahawa revocation of the ordinances dengan izin Tuan Speaker masih dalam proses. Dan oleh yang demikian belum dibuat. Ini adalah bercanggah dengan jelasnya dengan apa yang dikatakan di Kota Baru. Dan oleh yang demikian ini akan menjadi isu yang relevan bila membuat keputusan berkenaan dengan motion yang dibangkitkan. Boleh saya dapat pengesahan? Tak boleh. Daripada Kita nak kriteria ikut berada aturan di sini. mesyuarat. sekarang. Why is that, Yang Berhormat? Why? Kriteria Yang Berhormat. Sekarang aturan urusannya ialah Yang Berhormat Menteri Kewangan dah tunggu sejam dah. Saya nak mempersilakan Speaker, Yang saya Berhormat rasa menteri-menteri ini Kewangan menggunakan alasan COVID laluan kepada Pasir Gudang. Jangan guna alasan COVID untuk memberi penerangan berkenaan pakej-pakej bantuan ekonomi. Silakan. Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Speaker, tadi Yang Berhormat Kota Baru menyatakan dan bahawa salam sejahtera. beliau mengambil tindakan ini di Datuk Yang atas di-Pertua. nasihat pakar. Yang Berhormat, tolong. Saya rayu kepada Yang Berhormat. Ya, kita jalankan aturan urusan mesyuarat dulu. Maaf ya. Yang Berhormat Menteri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.